Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. Baiklah, dalam video pada hari ini saya akan menunjukkan jawapan yang telah awak berikan dalam tugasan pada hari Khamis yang lepas. Okey, untuk tugasan hari ini untuk tugasan ini saya kena record sebab pada hari Khamis minggu ini saya diminta untuk membantu unit SPBT lagi untuk mengagihkan dan juga menerima buku yang dipulangkan. Okey, baik. Kalau awak masih ingat lagi, minggu lepas ini adalah tugasan awak tentang unit yang pertama, anda bersih, anda sihat. Kita lihat dulu imbas kembali. Awak diberi dua bahan. Bahan satu tentang kawal sebelum tular. Okey, tentang serangan influenza meningkat tetapi terkawal. Okey, dan bahan yang kedua tentang panduan menghadapi wabak penyakit. Okey, di mana awak perlu mengenal pasti dua jenis kata kan, kata tunggal dan juga kata majmuk. Dan awak perlu menjawab soalan pemahaman. Okey, kalau kita lihat kat sini ada 12 orang sahaja yang menjawab tugasan kita pada minggu lepas. Kita lihat siapa orangnya. Zul, Hakimi, Azli, Haikal, Itifazuddin, Aiman Azuri, Zahin, Hasbullah, Ashraf, Ahmad Aiman, Syukur, Aiman dan juga Fahmi. Okey, baik. Kita akan lihat jawapan. Okey. Untuk soalan yang pertama, kita simak jawapan sama-sama. Daripada bahan satu, awak perlu mencari 5 kata tunggal. Okey, kita lihat wabak betul, aktiviti dalam, pula lain juga betul. Okey, dalam yang kedua ini. Wabak dan laporan. Okey, laporan ini bukan kata tunggal ya, tetapi dia merupakan kata terbitan sebab kata dasar laporan ialah lapor. Dan dia menerima imbuhan akhiran an. Okey, pelajar. Ada satu kesalahan di situ. Jawapan siapa? Kemudian kita lihat jawapan yang seterusnya. Bahan betul, gejala betul, tumpuan juga. Sama kesalahan dia macam laporan tadi. Silap di situ. Kita scroll. Wabak kes, tak ada kesalahan. Laporan, okey, laporan pun salah ya. Wabak negara ini di dan, okey, betul. 5 kata tunggal daripada bahan satu. Wabak, awam, negara, rumah dan analisis. Okey, tepat sekali. Okey, yang lain tiada kesalahan. Okey, kita semak jawapan. Kata majmuk daripada bahan satu. Ketua Pengarah Kesihatan. Betul, bandaraya, makan angin. Okey, betul, makan angin, pelitup muka. Tan Sri, betul. Okey, semak jawapan. Ketua Pengarah betul, bandaraya betul. Kuala Lumpur betul. Okey. Jadi untuk kata majmuk daripada bahan satu ini semua betul, tiada kesalahan. Tahniah. Seterusnya bahan 2. 4 kata tunggal daripada bahan 2. Okey, kita scroll. Setakat ini tiada kesalahan. Okey, bawah wabak dan atau diri. Okey. Okey, jawapan siapa ni? Lantai penularan penyakit dan rawatan. Okey, penularan dan rawatan ini kurang tepat. Ini bukan kata tunggal. Okey, penularan dia terima imbuhan. Imbuhan apa? Siapa boleh teka? Imbuhan apitan. Okey, pen dan an. Sebab kata dasar dia ialah tular. Okey, manakala rawatan ini bukan kata tunggal juga sebab dia ada imbuhan akhiran. Okey, kita teruskan. 2 kata majmuk mantap daripada bahan 2. Kata majmuk mantap. Okey. Kaki tangan betul, kerjasama betul. Okey, bila sebut kata majmuk mantap ni, kita ulang semula. Dia dieja rapat. Okey, di mana hanya ada 15 atau 16 saja kata majmuk mantap. Okey, jawapan siapa ni? Penyakit berjangkit, pelitup muka. Kurang tepat Okey. Kemudian pensanitasi tangan juga bukan kata majmuk mantap. Okey.
Pelitup muka bukan kata majmuk mantap. Okey. Jelas Jadi rata-rata berjaya memberikan jawapan kaki tangan dan juga kerjasama sebagai kata majmuk mantap. Okey, tepat sekali. Baik. Kita teruskan untuk soalan pemahaman. Soalan bahan 1. Berikan maksud keadaan terkawal 2 markah. Okey, saya nak awak beri dalam ayat yang gramatis. Okey, kita semak. Kalau jawapan awak bagi situasi terjaga, ini bukan ayat gramatis. So, kalau dalam SPM, awak layak untuk dapat 1 markah sahaja. Okey. Sebab apa? Sebab bahasa tidak gramatis. Okey, kita lihat ayat yang kedua. Jawapan yang kedua, berdasarkan bahan 1, maksud keadaan terkawal ialah situasi selamat. Okey. Keadaan kita terima sinonim sebagai situasi, terkawal selamat. Boleh ke? Boleh kita terima sebagai 2 markah. Okey. Contoh jawapan yang ketiga. Keadaan terkawal bermaksud wabak itu suka untuk merebak dan berada dalam keadaan baik. Okey. Ini teknik menjawab awak kurang tepat. Okey, sebab kalau kita imbas semula pelajaran kita waktu tingkatan 4 dulu, okey, untuk soalan berikan maksud ini, kalau dia ada 2 perkataan, maka jawapan awak pun kena ada 2 perkataan. Awak kena ubah perkataan kepada perkataan yang sinonim. Okey. Ayat gramatis dah bagus ni, tapi jawapannya kurang tepat. Jadi 0 markah. Lihat contoh yang keempat. Maksud keadaan terkawal ialah situasi normal. Keadaan situasi betul. Terkawal normal, terkawal dengan normal kurang sesuai. Jadi untuk jawapan ini 1 markah. Maksud jawapan yang seterusnya, maksud keadaan terkawal ialah keadaan baik. Okey, keadaan awak ganti juga dengan keadaan. 0 markah. Terkawal baik, ini terima sebagai 1 markah. Situasi terjaga 1 markah sebab ayat tidak gramatis. Okey, tengok yang ini. Berdasarkan bahan 1, maksud keadaan terkawal ialah situasi terjamin. Keadaan kita terima situasi, terkawal terjamin. Boleh. Selain pada terkawal, terjamin kita boleh terima sebagai terpelihara. Okey. Baik. Kemudian soalan yang kedua, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan 2 cadangan yang boleh dilakukan sekiranya mereka menunjukkan gejala jangkitan. Okey, jadi untuk jawapan ini seharusnya jawapan awak daripada petikan bahan 1 dan bahan 2. Okey, kita baca jawapan yang pertama. 2 cadangan boleh dilakukan sekiranya mereka menunjukkan gejala sentiasa berada di rumah. Okey, berehat di rumah. Okey, ada dalam perenggan yang terakhir saya rujuk buku teks ini. Selepas itu mengelakkan diri dari mengunjungi tempat tumpuan awam. Tumpuan awam ini ada dalam kalau kita lihat buku teks, ada dalam perenggan yang ke 1, 2, 3, 4, 5 yang ada nama Tan Sri Dr. Noor Hisham tu. Jadi contoh jawapan 1 ini, jawapan dia hanya daripada bahan 1 sahaja. Jadi tidak layak untuk dapat markah penuh 2, hanya boleh dapat 1 markah sahaja. Okey, kita lihat yang seterusnya. Contoh jawapan ni, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, 2 cadangan yang boleh dilakukan sekiranya mereka menunjukkan gejala ialah berehat di rumah dan tidak berada di tempat awam. Okey, cadangan kedua ialah segera mendapatkan rawatan sekiranya mempunyai gejala jangkitan. Okey, mempunyai gejala jangkitan ini kita boleh lihat dalam panduan menghadapi bawa penyakit, bahan yang kedua yang ada gambar doktor tu. Okey, kalau awak rujuk buku teks, awak boleh nampaklah okey dari mana kawan awak bagi jawapan ni. Baik, seterusnya, cadangan yang boleh dilakukan sekiranya mereka menunjukkan gejala jangkitan ialah berjumpa dengan doktor di klinik. Berjumpa dengan doktor di klinik, mana ya? Berjumpa dengan doktor di klinik tak ada dalam, setakat yang saya baca ni, saya tak nampak pula ada dalam bahan pertama.
Okey, selain itu cegah penyakit itu daripada awal seperti membasuh kawasan yang terkena kuman. Kita tengok bahan yang kedua, bersihkan permukaan lantai ada. Tapi soalan dia tentang apa? Sekiranya mereka menunjukkan gejala. Okey, jadi kita tak terima jawapan yang ketiga ni. Ni kita lihat jawapan yang seterusnya. Cadangan yang boleh dilakukan berdasarkan bahan satu ialah duduk di rumah. Okey, ada. Berehat di rumah. Elakkan berada di tempat awam. Okey, dalam bahan yang satu juga. Cadangan yang boleh dilakukan berdasarkan bahan dua ialah rawatan segera di klinik. Okey, tepat sekali, atau pusat rawatan yang berhampiran. Okey, ni layak untuk 2 markah. Okey, boleh Berdasarkan bahan satu dan bahan dua cadangan boleh dilakukan sekiranya mereka menunjukkan gejala. Memberitahu mereka supaya pergi ke pusat kesihatan terdekat. Pusat kesihatan terdekat mana? Dalam bahan satu ke? Ataupun ni awak bagi jawapan awak sendiri? Okey, kalau awak bagi jawapan sendiri kurang tepat sebab dia nak awak merujuk kepada bahan satu dan bahan dua. Kemudian menyarankan mereka untuk memakai pelitup muka ketika bersin. Pakai pelitup muka dan cuci tangan. Okey, berbalik kepada soalan kita tentang kalau mereka menunjukkan gejala jangkitan. Okey. Pakai pelitup muka dan bersihkan permukaan lantai. Macam mana kalau kita bergejala, apakah tindakan yang perlu kita buat? Kita perlu membersihkan permukaan lantai. Macam mana ni? Boleh terima ke jawapan ni? Nanti awak beritahu saya boleh terima ke tak jawapan ni? Apa ni ejaan? Kuarantin di rumah. Siapa salah eja ni? Cadangan yang boleh dilakukan sekiranya mereka menunjukkan gejala jangkitan ialah mereka perlu segera mendapatkan rawatan daripada pusat rawatan terdekat dan mereka perlu menjauhkan diri daripada orang sekeliling. Elakkan diri daripada menyentuh anak atau ahli keluarga. Okey, mungkin awak ambil daripada bahan yang kedua tu yang ada gambar 2 orang tu. Okey. Soalan yang ketiga, pada pendapat anda, bagaimanakah cara pihak media massa iaitu media cetak dan media elektronik boleh lakukan untuk memastikan semua masyarakat mematuhi panduan menghadapi wabak penyakit? Okey, kita baca 4 markah. Cara pihak media massa memastikan masyarakat patuh panduan. Pada pendapat saya, pihak media boleh memberitahu info tentang panduan menghadapi wabak penyakit dengan cara melalui radio ataupun media sosial. Okey, bagus. Selepas itu mengingatkan orang ramai tentang bahayanya wabak penyakit yang kita hadapi. Akhir sekali selalu muat naik status terkini jangkitan wabak agar orang awam tidak ketinggalan dengan berita terbaru. Okey, bagus. Media cetak dan media elektronik. Radio ataupun media sosial itu media elektronik. Memberitahu info. Okey, jadi media cetaknya mana wak? Peranan media cetak kalau ini radio ataupun media sosial dengan memuat naik status ini kita boleh terima sebagai media elektronik. Okey. Jadi berapa? Kalau saya bagi 3 markah. Okey, jangan marah Okey, jawapan yang kedua, pada pendapat saya cara yang boleh dilakukan oleh pihak media massa iaitu media cetak dan media elektronik ialah media cetak boleh mencetak panduan menghadapi wabak penyakit. Okey, kemudian dipaparkan di halaman akhbar. Okey, tepat sekali, logik. Selain itu, media elektronik perlu menularkan paduan. Paduan tu apa? Paduan suara ke? Menularkan panduan menghadapi wabak penyakit di laman sosial agar siapa ni? Agar rakyat mempunyai kesedaran untuk mematuhi saranan menghadapi wabak penyakit. Okey. Layak 4 markah tapi banyak kesalahan ejaan ni, macam mana ni? Tolak markah bahasa 3. Baik, contoh jawapan cara pihak media massa dan media elektronik
dengan memberikan amaran awal. Macam mana ni? Cara pihak media massa dan media elektronik, ni ayat tergantung dengan memberikan amaran awal di laman sosial media ataupun surat khabar tentang amaran tentang keburukan penyakit tersebut. So, jadi awak kata peranan dia dengan memberi amaran awal. Selain itu, mereka akan memberikan info. Kenapa ada 2 I di situ? Nombor 2 ke? Mereka akan memberikan info-info terkini tentang wabak tersebut. Akhir sekali mereka sentiasa mencetak maklumat. Okey. Berapa? 2 ke 3 markah? Seterusnya, pada pendapat saya, pihak media massa boleh menyebarkan info mengenai wabak penyakit kepada masyarakat. Menyebarkan info. Mereka juga boleh menyebarkan garis panduan untuk menghadapi wabak penyakit. Media massa boleh memberitahu masyarakat tentang kesan-kesan. Menolong masyarakat menyebarkan info. Menyebarkan info ni, okey, kalau boleh awak jelaskan lagi media massa contohnya apa? Surat khabar, okey, ataupun majalah. Okey. Pada pendapat saya, cara pihak media massa boleh memastikan semua masyarakat mematuhi panduan menghadapi wabak penyakit ialah dengan mengadakan iklan. Okey, hebat. Media massa mengadakan iklan tentang cara-cara mematuhi panduan. Media massa ni fokus kepada apa? Cetak ataupun elektronik. Okey, media massa juga boleh menghantar SMS. Okey. Betul, macam yang dilakukan oleh MKN kan, sentiasa menghantar SMS. Tapi SMS di sini adalah singkatan. Jadi sebagusnya jadi sewajarnya awak boleh menggunakan menghantar pesanan kepada masyarakat berkaitan dengan wabak penyakit. Dan media massa haruslah menyediakan satu aplikasi yang dapat mengetahui tahap kesihatan. Menyediakan satu aplikasi. Okey, kita lihat jawapan rakan-rakan yang lain. Pada pendapat saya, cara yang mereka boleh lakukan sedemikian adalah dengan membuat poster. Okey, itu biasa, boleh diterima. Poster tentang bahaya penyakit berjangkit supaya kesedaran masyarakat ada. Kemudian menyenaraikan aktiviti dalam rumah yang boleh dilakukan. Okey, mengeluarkan video ataupun menghasilkan video ataupun menayangkan video tentang panduan-panduan yang boleh dielakkan daripada terkena jangkitan. Okey, boleh diterima jawapan tu. Pada pendapat saya, pihak media massa boleh menggunakan pelbagai cara untuk memastikan semua masyarakat mematuhi panduan menghadapi wabak penyakit. Antaranya, pihak media massa mestilah menularkan kepada semua media tentang betapa bahayanya penyakit ini. Selain itu, pihak media massa mestilah membantu kerajaan mewar-warkan salah eja. Sepatutnya ejaan WAR tu bukan, sepatutnya ejaan dia UAR. Okey, mewar-warkan kempen stay at home bagi mengurangkan penularan. Seterusnya, pihak media massa menyediakan poster. Okey, bagus. Seterusnya, contoh jawapan rakan awak yang lain. Mencetak surat khabar tentang panduan. Apa ni? Tiba-tiba je bagi jawapan. Bahasa kurang gramatis. Okey, jawapan dah betul. Mencetak surat khabar dah betul. Okey, awak kena ada ayat di depan tu supaya jawapan awak lebih gramatis. Selain itu, media elektronik perlulah menularkan cara-cara untuk menghindarkan diri. Mungkin awak boleh kata buat iklan, okey, ataupun video tadi. Pada pendapat saya, mereka perlu mengeluarkan notis amaran. Okey, betul. Sekiranya ada berita palsu tersebar dan melakukan satu kempen. Okey, kempen dah biasa menularkan iklan tentang cara-cara. Ni simple sangat ni jawapan awak ni, 1 markah. Contoh jawapan seterusnya. Pada pendapat saya, media cetak dan media elektronik boleh lakukan untuk memastikan wabak penyakit ialah cara-cara menghindarkan
Memastikan semua masyarakat mematuhi panduan menghadapi wabak penyakit ialah cara-cara menghindarkan diri dari wabak penyakit. Caranya apa, Wak? Okey, yang ini. Selain itu, membuat pengiklanan tentang bahayanya wabak penyakit. Okey, buat iklan ni betul. Akhir sekali perlu memberikan langkah-langkah. Macam mana kita nak berikan langkah-langkah ni? Melalui apa? Melalui macam mana radio? Radio apa peranan yang radio boleh mainkan di sini? Macam mana radio nak menyampaikan maklumat tentang langkah-langkah pencegahan wabak penyakit ni? Mungkin juruhebah di radio boleh berkongsikan tentang langkah-langkah pencegahan wabak penyakit ini. Kena bagi tahulah kat situ siapa ataupun apa mediumnya. Okey, contoh jawapan yang terakhir, pada pendapat saya, cara pihak media masa boleh lakukan supaya dapat memastikan masyarakat mematuhi panduan menghadapi wabak penyakit ialah dengan mengeluarkan berita yang boleh menyedarkan masyarakat. Okey, berita ini ialah mungkin kita boleh faham memaparkan berita di televisyen. Okey, seperti press conference, bahasa Melayu apa ya? Sidang akhbar, sidang media yang dilakukan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham. Okey, mengadakan sidang media supaya maklumat tentang wabak penyakit boleh disampaikan secara mudah kepada masyarakat. Okey, soalan kebat. Soalan kebat ini pendapat awak. Okey, penularan pandemik di seluruh dunia pada masa ini telah memberi kesan yang sangat besar. Berikan pandangan anda bagaimana situasi yang mencabar ini mendatangkan kesan positif kepada diri anda. Okey, ini jawapan awak sendiri . Saya mengharapkan jawapan awak merangkumi pelbagai aspek seperti aspek kerohanian, aspek perhubungan, pendidikan dan lain-lain yang sesuai. Okey, kita tengok jawapan rakan-rakan. Pada pandangan saya, situasi ini mendatangkan kesan positif kepada diri saya kerana dengan adanya wabak ini, saya dapat menghabiskan masa saya dengan keluarga tanpa ada gangguan seperti kerja atau sebagainya. Okey, bagus. Macam kita tahu, mak dan ayah kita selalu sibuk bekerja kan. Okay, selepas itu hubungan kekeluargaan saya menjadi lebih erat dan dapat memahami antara satu sama lain. Selepas itu lebih banyak aktiviti kerohanian yang dapat saya lakukan dengan kerap, seperti membaca Al-Quran di waktu lapang, kurang tepat pada waktu lapang, dan solat berjemaah. Okey, bagus. Akhir sekali, minda saya menjadi lebih tenang kerana dapat duduk di rumah tanpa ada kerja yang banyak. Okey, saya terimalah 6 markah. Hebat merangkumi hubungan kekeluargaan, merangkumi aspek kerohanian. Okey, dan merangkumi aspek sosial ataupun perhubungan. Okey, seterusnya, pada hemat saya, kesan positif pada diri saya dalam menghadapi situasi yang mencabar ini ialah saya berasa sangat gembira. Kesan positif dia gembira. Okey, hal ini kerana saya dapat meluangkan masa bersama orang tersayang di rumah. Okey. Sekaligus mematuhi, hebat ejaan sekaligus. Betul dieja jarak. Sekaligus mematuhi saranan kerajaan untuk duduk di rumah. Dari kacamata lain, kesan positif pada diri saya ialah dapat mengeratkan hubungan antara kejiranan. Ini ianya kerana saya dapat bertegur sapa bersama jiran, berkongsi juadah, makanan dan banyak perkara baik yang boleh dilakukan. Okey, bagus. Tahniah. Situasi yang mencabar ini mendatangkan kesan positif dengan rakyat. Situasi yang mencabar ini mendatangkan kesan positif dengan rakyat akan sukar untuk keluar bekerja kerana mereka. Okey, berbalik kepada kehendak soalan. Soalan nak apa? Kesan positif kepada diri anda. Okey, jadi jawapan rakan kita yang ini dia tak merujuk kepada diri dia sendiri. Okey, jadi kalau ikut format SPM, okey, kalau menjawab secara umum saja kita akan ada markah kesihan 1 atau 2 sebab usaha dia menjawab. Okey, jadi saya harap awak tak buat kesilapan yang mudah macam ni lah.
baca soalan betul-betul. Kalau dia nak dari aspek kita, bagi dari aspek kita. Okey, kalau dia nak dari sudut ibu bapa, bagi dari sudut ibu bapa. Okey, boleh Seterusnya, situasi yang mencabar ini boleh merapatkan hubungan sesama keluarga atau jiran tetangga. Okey, ini jawapan selamat. Selain itu, saya juga dapat mengamalkan gaya hidup sihat dengan bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okey, bagus. Kemudian, saya dapat hobi yang baharu seperti berkebun, membaca Al-Quran. Siapa ni? Al-Quran merupakan hobi ke? Dan bersenam. Seterusnya, situasi ini juga mendekatkan diri saya kepada Tuhan Sang Pencipta. Okey, bagus. Alhamdulillah, insaf korang ni. Di samping itu, situasi ini merubah rutin harian saya yang tidak sihat kepada yang lebih baik. Akhir sekali, personaliti saya sudah berubah daripada seorang pengotor kepada seorang yang pembersih. Alhamdulillah. Okey, nampaknya bila awak naik sekolah nanti, insyaAllah kelas awak akan bertambah bersih dan kemaslah lepas ni sebab ada ahli kita yang telah berubah daripada seorang pengotor kepada seorang yang pembersih. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Pada pandangan saya, penularan pandemik yang mencabar ini mendatangkan kesan positif kepada diri saya kerana saya dapat meluangkan masa bersama keluarga dengan lebih lama. Okey. Kita juga dapat merasai cara pembelajaran baru seperti pembelajaran secara dalam talian, dapat membuat tempahan dan beli barangan secara dalam talian. Kita juga dapat menggunakan media sosial bersama rakan-rakan seperti menggunakan aplikasi WhatsApp bersama rakan untuk bersembang dan juga berbincang bersama. Okey, bagus. Pada pendapat saya, kesan positif dalam mengharungi situasi yang mencabar ini, saya dapat mengeratkan lagi hubungan bersama keluarga dengan melakukan aktiviti menarik di dalam rumah. Okey, bagus. Seterusnya, dapat menambahkan ilmu dengan melakukan aktiviti pembelajaran daripada rumah secara atas talian. Kalau kita fikirkan sekarang ni, segala maklumat di hujung jari je kan. Kalau dulu, kalau cikgu minta buat karangan, awak hanya berbincang dengan rakan-rakan, awak merujuk dalam buku teks. Okay, tapi sekarang ni kalau nak buat karangan, awak mudah untuk mencari isi-isi. Dan lagi mudah lagi awak boleh jumpa contoh karangan sebiji. Okay, kalau awak gunakan dengan sebetulnya lah. Okay. Kemudian dapat mencari maklumat tentang situasi pandemik secara terperinci dengan menggunakan aplikasi Google. Bukan itu saja, saya juga selalu mengamalkan kebersihan diri dan kawasan dalam dan sekitar rumah. Bagus. Ini ada ahli kita yang kedua. InsyaAllah bersih kelas kita nanti. Akhir sekali, saya dapat mengeratkan lagi hubungan keagamaan. Seperti mendengar ceramah di aplikasi YouTube, baca Al-Quran dan menunaikan solat-solat sunat. Alhamdulillah. Pada pandangan saya, penularan pandemik ini mendatangkan banyak kesan positif. Antaranya meluangkan masa bersama keluarga pada waktu perintah kawalan pergerakan. Bagus. Pada waktu, bukan di waktu. Selain itu, saya dapat memperbanyakkan kata dasar banyak, kata adjektif. So, kalau awak nak bagi imbuhan, ada 3 imbuhan kat situ, tak boleh. Kata adjektif tidak boleh menerima 3 imbuhan. Jadi, awak boleh gunakan memperbanyak ataupun membanyakkan sahaja. Okey, boleh dapat memperbanyak ibadah ataupun dapat membanyakkan ibadah ketika waktu itu. Awak boleh guna dapat meningkatkan ibadah ketika waktu itu. Okey, tak apa. Seterusnya, saya dapat belajar banyak perkara baru seperti pembelajaran dari rumah secara atas talian. Selain itu, saya dapat bantu ibu ayah mengemas rumah dan lain-lain. Bagus. Contoh jawapan yang lain, dapat meluangkan masa bersama keluarga, dapat mendekatkan ni. Saya rasa orang yang sama sebab awak tak bagi ayat permulaan, terus bagi jawapan. Okey, hati-hati jangan biasakan, terutama kalau awak nak menghadapi peperiksaan SPM nanti. Okey, dapat luangkan masa bersama keluarga, dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Malah lebih daripada itu bersama keluarga. Pembelajaran melalui talian serta boleh mencari maklumat di laman sawang yang luas pengetahuan dan dapat mengenal jiran lebih dalam. Berapa dalam awak mengenal jiran awak tu? Okey, pada pandangan saya, kesan positif yang boleh saya dapat dari masalah pandemik ini ialah
meningkatkan lagi kesedaran terhadap amalan saya. Amalan apa tu, Wak? Jelaskan lagi. Amalan ibadah. Okey. Selain itu, ia juga mengajar kita erti reda, ejaan reda tak ada H, dan sabar dalam menghadapi ujian yang sangat berat seperti ini. Tambahan pula kepada mereka yang bertugas-tugas membantu kita untuk mengurangkan pandemik ini lebih tersebar. Akhir sekali, ia memberi pengajaran bahawa apabila sekolah tidak dibuka, tidak semestinya kelas tidak boleh berjalan seperti biasa. Sekian. Saya bersyukur. Jawapan yang ringkas ni. Saya bersyukur kerana saya dapat meluangkan masa bersama keluarga lebih lama. Markah 6 ya. Awak bagi ni satu bahagian saja. Okey, jadi tak layak untuk dapat 6 markah. Okey. Pada pandangan saya, situasi yang mencabar ini mendatangkan kesan positif kepada diri saya ialah dapat meluangkan masa bersama keluarga dengan secukupnya, dapat belajar melalui dalam talian walaupun ada rintangan, dapat melakukan ibadat dengan lebih istiqamah, Alhamdulillah, dan dapat muhasabah diri dengan kemunculan pelbagai wabak penyakit. Okey. Pada pandangan saya, situasi mencabar ini boleh mendatangkan kesan positif kepada diri saya. Ialah dari segi, bukan ialah dari segi, tapi adalah dari segi perhubungan antara keluarga. Sekiranya tiada penularan pandemik ini, semua orang bebas untuk keluar rumah dan merayau di tempat-tempat yang mereka inginkan. Tapi disebabkan pandemik, salah eja, pandemik ini, rakyat diminta, fokus kepada diri kita sendiri. Kehendak soalan fokus kepada kesan positif kepada diri kita. Di samping itu, rakyat dapat meluangkan masa juga kesannya kepada rakyat. Okey, itu sahaja contoh jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan kita. Jadi saya harap awak boleh dapat sedikit maklumat daripada jawapan yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan. Okay, kita tengok ni jawapan yang diberikan oleh Azli. Jawapan Azli. Okey, soalan kebat. Azli yang bagi ni mendatangkan kesan positif kepada rakyat. Okey Azli, hati-hati ya. Sebab kehendak soalan kesan positif kepada diri anda. Okey, ni kita tengok random je lah. Kita tengok jawapan Hasbullah. Kata majmuk mantap daripada bahan kedua. Okey, Hasbullah, jawapan pelituk muka kurang tepat. Okey, yang betulnya ialah kaki tangan kerjasama. Dapat luangkan masa. Okey, kita dah dapat. Hasbullah rupanya yang menjawab tanpa memberikan jawapan yang gramatis. Okey, perbaiki Hasbullah untuk masa akan datang. Okey, kita teruskan. Siapa lagi? Hakimi Rosli. Hakimi Rosli, kita tengok jawapan Hakimi Rosli. 5 kata tunggal bahan 1. Hakimi Rosli bagi jawapan laporan. Laporan tu salah tadi. Kita tengok jawapan soalan 1. Okey, soalan 1, Hakimi bagi jawapan lengkap. Berdasarkan bahan 1, maksud keadaan dikawal ialah situasi selamat. Okey, random sahaja. Kita tengok jawapan Zahin. 3 kata majmuk. Okey, betul, semua betul. Okey, kata majmuk mantap, kaki tangan kerjasama juga betul. Tengok jawapan Zahin. Meluangkan masa. Okey, belajar banyak perkara baru, membantu ibu ayah mengemas rumah. Okey. Okey, soalan nombor 2 Zahin. Jawapan awak ini yang dapatkan rawatan dengan segera.
Okey, jawapan ni yang tak ada dalam bahan satu dalam buku teks. Okey Zahir. So jawapan nombor 2 awak tu kurang tepat. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih. Semoga awak mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum.